Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Faizul bin Amin, nombor ID 274717, merupakan pelajar daripada PACE UiM Cangong Kuantan. Hari ini saya ingin mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan tugasan satu kumpulan kami yang memilih tajuk orang asli. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama sekali ialah Iqbal Hafiz bin Halim, nombor ID 269029, Muhammad Akib bin Tajuddin 274946, Muhammad Suhaimi bin Saharudin 269331, dan akhir sekali Banjong Anak Sering 268995. Okey, pengenalan kepada tugas kami ini ialah orang asli. Okay, pengenalan kepada orang asli ialah komuniti orang asli merupakan satu komuniti yang masih dibelenggu oleh masalah kemiskinan. Yang kedua, permasalahan ini berlaku disebabkan oleh tiadanya pendidikan dan berlaku eksploitasi oleh orang tengah. Ketiga, ketiadaan ilmu pengetahuan serta kelayakan pendidikan yang baik menjadi punca beliau orang asli gagal memperoleh pekerjaan yang baik. Yang keempat, keadaan ini akan berterusan sehingga ia akan menjadi warisan kemiskinan kepada generasi akan datang, iaitu menurut Ho dan Wahab pada 2017. Dalam laporan ini menyatakan bagaimana cabaran komunikasi dan pengurusan etiket dari segi pembangunan masyarakat dengan membantu komuniti orang asli melestarikan ekonomi serta melestarikan ekonomi mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku sekaligus memberi sumber pendapatan baru kepada mereka dan juga kepentingan pendidikan. Sebelum itu, mari kita tengok latar belakang komuniti. Komuniti orang asli merupakan sebuah masyarakat minoriti peribumi yang tinggal di semenanjung Malaysia. Majoriti daripada mereka tinggal di kawasan hutan dan masih mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh alam sekitar dan amalan lama tinggalan nenek moyang mereka. Yang ketiga, takrifan orang asli dalam Perlembagaan Malaysia telah termaktub dalam perkara 16-2 yang menyatakan bahawa orang asli adalah merujuk kepada orang asli semenanjung Tanah Melayu. Orang asli juga dikenali sebagai aslian. Ya. Orang asli pula meliputi 3 kelompok etnik utama, iaitu dikenali sebagai Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Itu menurut Hasan Makno 1998 dan Sunaidi 1997. Okey. Pengkaji kemudian seperti Nicholas pada tahun 2000 mengtakrifkan panggilan orang asli bermaksud tulen atau masyarakat yang pertama yang mendiami semenanjung Malaysia. Okey, menurut Jabatan Hal Ehwal orang asli iaitu JAKWA, membahagikan sejumlah golongan tersebut kepada 3 kumpulan, iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto yang disebut Melayu asli. Ia dibahagikan berdasarkan rupa fizikal, bahasa dan adat yang diamalkan oleh golongan. Ini yang saya sebutkan sebentar tadi ya. Berdasarkan slide dan laporan yang kami sediakan, terdapat beberapa pecahan yang kami telah sediakan. Itu pecahan kaum dan rumpun orang asli mengikut negeri pada 2008. Okey, sumber yang kami terima ialah daripada Jabatan Hal Asli 2012. Okey, Pahang boleh dikategorikan sebagai mempunyai komuniti orang asli yang terbesar. Dengan itu, ia menarik minat kami untuk mengkaji lebih atau untuk mendekati kaum orang asli dalam untuk membangunkan masyarakat mereka. Terdapat beberapa cabaran yang kami hadapi. Antaranya adalah cabaran komunikasi. Cabaran yang dihadapi ialah bersama komuniti orang asli di mana mereka bersikap rendah diri dan masih lagi mendebar dalam diri masyarakat orang asli. Yang kedua ialah tahap pendidikan yang rendah. Ini menyebabkan jurang komunikasi dengan pihak pengurusan atau program yang dianjurkan kepada komuniti orang asli. Selain itu ialah cabaran pengurusan etiket. Okey, masyarakat orang asli ialah minda tertutup di mana amat terpengaruh, amat berpegang teguh dengan kepercayaan dan adat resam daripada nenek moyang mereka, dan bukan mudah untuk mereka menerima sesuatu yang berlainan atau berlawanan dari pegangan asal mereka.
Okey, mari kita tengok cadangan penyelesaian cabaran komunikasi dan pengurusan etiket. Okey, hasil dapatan ini adalah seiring dengan menyatakan bahawa anak-anak orang asli menyukai pendidikan yang tidak formal. Khasnya yang menawarkan kebebasan dengan melakukan aktiviti yang lebih mencabar dengan alam sekeliling. Okey, pengurusan atau program yang dianjurkan yang berkhidmat di kawasan komuniti orang asli perlu diberi kursus dan latihan dalam memahami adat dan budaya mereka. Okey, kedua ialah program motivasi untuk ibu bapa dan pelajar orang asli juga perlu diperkemas dan dilaksanakan sekerap mungkin. Yang ketiga, kempen kesedaran akan kepentingan pendidikan dalam kalangan orang asli. Keempat, menggunakan kaedah permainan sebagai medium pengajaran dan menjadikan kanak-kanak mereka seorang yang berpelajaran. Okey. Di akhir sekali, kesimpulannya, jika matlamat pembangunan orang asli tidak dipenuhi, pembangunan tersebut akan musnah. Akan memusnahkan budaya yang telah dibina beribu tahun lamanya. Kesedaran orang asli terhadap permodenan sudah cukup menggambarkan bahawa perubahan, namun kedaifan dan kemiskinan saja melambatkan mereka. Okey, seandainya kepompong ini dapat dipecahkan, komuniti orang asli berupaya membangun seiring dengan masyarakat Malaysia yang lain. Okey, sekian itu daripada saya tentang orang asli yang kami buat pada tugasan 1. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.